amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa? Kita. Bila kita kata kita percaya adanya Allah, kita percaya Allah Tuhan kita, kita percaya Nabi itu Nabi Muhammad SAW itu, kita adalah pengikut Nabi SAW, kita adalah umat Nabi SAW. Inilah ayat ni untuk kita lah, bukan untuk siapa-siapa. Kita percaya kita akan mati bertemu dengan Allah. Inilah ayat untuk kita. Kalau kita tak percaya semua ni, ayat ni tak sesuai untuk kita. Okay? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat, sedekahkanlah sebahagian daripada hasil usahamu yang baik. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tanfiqun walastum biakhidhihi illa an tu'midu fihi wa'alamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah sebahagian daripada hasil usahamu yang baik dan sebahagian daripada apa yang telah kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya, melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Kita pun tak nak pandang, pun tak enting, tak lalu nak pandang pun. Kita pun tak nak untuk kita, tapi kita nak bagi orang. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kenapa turun ayat ni? Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib, dia berkata ayat ini turun berkenaan dengan kaum Ansar. Dahulu apabila tiba musim menuai buah kurma, mereka mengeluarkan buah kurma yang belum masak, belum betul-betul masak. Kemudian mereka gantungkan buah kurma itu di antara tiang-tiang masjid Rasulullah dengan tali supaya orang-orang miskin di kalangan muhajirin dapat makan. Mula-mula bubur yang belum masak, supaya bila orang miskin datang lalu kat kawasan tu nak makan, dah masak cantik dah, maka boleh ambil, boleh petik, boleh makan lah, boleh ambil daripada tali tu, boleh makan, bawa balik rumah. Tapi ada seorang daripada mereka yang sengaja memasukkan kurma yang sudah buruk ke dalam kurma-kurma yang belum masak itu, gantung dekat situ, dan dia merasakan bahawa perbuatan itu dibolehkan. Ni belum tahu hukum ni, dia tak tahu ni, dia ingat boleh buat macam tu. Ambil sekali yang busuk, campur sekali. Lalu turunlah ayat ini nak mengatakan bahawa sedekah yang baik, bagi yang baik, nak korban harta yang terbaik. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi dekat sini juga ada satu kisah daripada Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah bayruha, dan aku menyedekahkannya ke jalan Allah dengan berharap agar kebaikan dan simpanan pahala di sisinya. Maka ambillah wahai Rasulullah sebagaimana petunjuk Allah kepadamu. Jadi Rasulullah sebut apa? Bila dia kata ni aku cinta ni harta ni, aku nak bagi harta ni. Rasulullah kata apa? Wah, inilah harta yang menguntungkan. Inilah harta yang menguntungkan. Rasulullah ulang lagi. Tapi Rasulullah kata kemudian, sesungguhnya aku mendengar apa yang kau niatkan, dan aku berpendapat sebaiknya engkau sedekahkan kepada kaum kerabatmu. Ini hadis riwayat Bukhari, sahih Bukhari. Nak sebutkan bahawa kalaulah ada ahli keluarga yang lebih memerlukan, maka disedekahkan itu lebih baik kepada ahli keluarga. Utamakan turutan itu. Kadang-kadang kita nak berkorban untuk orang jauh, tapi orang dekat ni kita abaikan, terbiar, tak tahu, rupa-rupanya dia ni dijumpai kat mana-mana aja ahli keluarga. Jadi jangan sehingga Allah tanya kita tentang hal-hal kerabat kita yang terbiar, sedangkan kita ini boleh berkorban besar untuk orang lain. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Jadi apa yang Ustazah nak simpulkan di sini, jangan sekali-kali kita memberikan harta kita yang buruk, itu satu pengorbanan. Jangan kita meninggalkan melakukan maksiat, tinggalkan sebab ia satu bentuk pengorbanan. Lakukan pengorbanan kita walaupun itu bertentangan dengan kepentingan kita, sebab rezeki Allah yang jaga, dan laksanakan kewajipan yang Allah perintah pada kita dalam keadaan kita sempit, sesak, tak mampu, tak ada apa-apa, macam tak ada pertolongan. Tapi di situlah pertolongan Allah datang dengan sabar dan solat. Dan Ustazah nak letakkan akhirnya, Yati dan sedang pendengar, kalaulah kita pergi jalan mana-mana, contoh ya, so dapat daripada guru Ustazah, kalaulah kita pergi jalan mana-mana, kemudian kita tertinggal beg duit kita sebagai isteri tertinggal beg duit, yang suami selalu support kita, okay? Tertinggal beg duit kita,
kita rasa insecure kan, ya Allah macam mana ni, tertinggal beg duit ni, nak belanja macam mana. Tapi kalau ada suami kita kat sebelah, suami, bang, abang bawa berapa ya, saya tertinggal beg duit lah. Tak apa, abang ada 1 juta. 1 juta. Masya Allah, rasa apa hati ketika tu? Selamat, lega. Selamat sangat-sangat, secure sangat. Suami ada 1 juta, bang nak ni, bang nak ni, bang nak ni, bang nak ni, semua boleh. Suami dia mampu, Alhamdulillah lah kan. Jadi 1 juta, okey. Kita rasa sangat selamat. Tuan-tuan, puan-puan. Kalau kita, pergantungan kita pada suami kita pun sampai yang ada 1 juta tu pun kita rasa selamat. Allah bukan ada 1 juta. Lebih. Allah bukan ada 2 juta. Allah segala-galanya milik Allah. Bahkan kita sendiri milik Allah. Mata kita ni kalau jual ni berapa harga, jantung kita ni, semua ni berapa harga yang tak ternilai. Tapi Allah ada segala-galanya. Tapi kita masih bergantung harap pada manusia. Oh no. Masih percaya kepada manusia. Lebih daripada kepercayaan dan kebergantungan kita kepada Allah. Sehingga kita kata, Allah tak bagi pun apa yang kita minta. Tak kaya-kaya pun sampai sekarang. Susah je sampai sekarang. Sakit je memanjang. Allah tak dengar pun doa kita. Allahu Akbar. Sesiapa bersangka buruk kepada Allah, dia tidak mengenali Allah dan dia tidak akan mendapatkan sebarang hajatnya. Maka sentiasa bersangka baik dan bergantung kepada Allah. Kalau begitu, kita rasa selamat dengan suami yang ada 1 juta dan kita percaya kepadanya. Kita tak tahu lagi kok perompak nak merompak ke, ataupun dia mati tengah jalan ke, ataupun dia pun sebenarnya kata ada 1 juta tapi dia menipu. Kita tak percaya semua, kita tak tahu benda, tapi kita dah mula percaya. Tapi Allah yang maha kekal, Allah yang benar, Allah yang sentiasa hidup, Allah yang tak pernah tidur, Allah yang maha kaya. Kadang-kadang kita tak percaya, na'udzubillah min dzalik. Jangan sehingga sampai ke tahap itu. Dia akan lebih menyempitkan hidup kita. Maka kita buat apa segala sesuatu, tuan-tuan, puan-puan, saya ingatkan diri Ustazah dan kita semua, buatlah dalam keadaan kita bergantung harap hanya kepada Allah, percaya kepada Allah. Tidak akan sia-sia satu titis peluh kita, tidak akan sia-sia satu ucapan baik kita, tidak akan sia-sia satu kejutan kita kepada anak untuk bangun solat dalam keadaan kita penat. Allahu Akbar. Tidak akan sia-sia kita menahan marah ataupun apa saja perasaan untuk kita mengajak kepada kebaikan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Amin. Allah mengangkat segala penyakit ini. Amin. Dan Allah memberi rahmat, petunjuk, kasih sayang kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Allah memberikan bantuan kepada kita dan memuliakan sesiapa di antara kita yang telah Allah ambil sebelum sempat kita mendahului. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan yang tak putus-putus untuk kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Hati dan juga IKIM FM dan semua pendengar IKIM FM. Masya Allah, Masya Allah. Itulah Ustazah ajar kita taat walau dalam keadaan tenat, bersyukur walau sedang tersungkur. Sebab apa? Kebergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar untuk berkorban demi cinta. Cinta siapa? Cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustazah untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam.
sehingga 1000 keturunan, Allah akan kurniakan pahala yang tidak henti-henti. Tak mahukah anda? Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia adalah harta yang disedekahkannya. Riwayat Ibnu Majah. Sungguh jelas, selagi mana harta yang kita sedekahkan memberi manfaat pada penerima hatta sehingga 1000 keturunannya, insya-Allah pahala akan mengalir dan terus mengalir untuk kita. Ketahuilah, ketika ini umat Islam minoriti di Kemboja sangat-sangat memerlukan bekalan air bersih untuk meneruskan hidup dan beribadah. Oleh itu, ayuh kita bersama-sama Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah dengan menyumbang kepada kempen infak pam air Kemboja di www.infakpamairkemboja.com, sekaligus membantu misi membina 10,000 unit pam air untuk umat Islam minoriti di Kemboja. Bayangkan mereka sekeluarga hidup dengan meminum air sungai yang keruh dan hidup dengan air hujan yang ditadahkan. Pam-pam air yang anda sumbangkan ini akan menjadi talian hayat untuk mereka, sekaligus membekalkan air yang lebih bersih dan kesihatan mereka insya-Allah akan lebih terjamin. Menyumbanglah di www.infakpamairkemboja.com. Ikutlah teladan kisah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli telaga dari seorang Yahudi dan mewakafkannya kepada penduduk Madinah. Lalu tanah di sekitar telaga juga menjadi subur dan tanaman di kawasan sekitar memberikan pulangan yang besar kepada kerajaan Khalifah Islam hinggalah ke hari ini. Berinfaklah kepada kempen infak pam air Kemboja sekarang di www.infakpamairkemboja.com. Infak dikit tanda ingat, infak banyak tanda mampu. Selagi mana air ini digunakan hingga beberapa keturunan pun, selagi itu pahala mengalir untuk anda seperti mana mengalirnya air untuk mereka dari pam yang anda sumbangkan. Kita lapangkan kesusahan mereka ketika ini. InsyaAllah Allah janji akan lapangkan kesusahan kita serta ganda-gandakan rezeki kita, bukan sahaja di dunia, juga di akhirat. Berinfaklah di www.infakpamairkemboja.com. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10-1. IKIM, Inspirasi Informa Islami. Roda IKIM 12 tahun Inspirasi Informa Islami. Alhamdulillah menghampiri 11.15 minit tengah pagi. Untuk rakan pendengar telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian tarbiyah sebentar tadi bersama dengan Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria. Masya Allah, untuk kita sama-sama faham tentang korban yang penuh kemuliaan. Bagi sahabat-sahabat pendengar yang terlepas dengar, anda boleh ikuti kembali perkongsian tersebut di FB IKIM FM maupun di YouTube channel IKIM. Di situ ada videonya untuk anda tonton kembali, insya-Allah. Baiklah, perkongsian ilmu kita sambung lagi. Kita teruskan menerusi rancangan tadabbur. Sebentar saja lagi kita bakal mentadabbur surah Al-Humazah bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Anda juga boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Dan saat ini jom kita bersama dengan Sabian dengan Allahumma labbaik untuk sama-sama kita dengarkan, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Informa Islami. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah
Radio IKIM 20 tahun. Meraih pendengar tidak kira umur, bangsa atau agama. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu Saya Amira Mamak Fauzi, pendengar setia. Jangan lupa dengarkan Radio IKIM. Sentiasa memberi informasi yang terkini. 10 pada pagi ini Radio IKIM 20 tahun, inspirasi, inforia, Islami. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tadabbur untuk sama-sama kita mentadabbur surah Al-Humazah. Bersama dengan kita untuk minggu ini tak lain tak bukan tamu tetap kita Ustaz Syahri Abdul Rahman dah pun berada di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Nampak sihat Ustaz hari ini Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Dah dapat 2 dos dah. Tahniah Ustaz, 2 dos untuk untuk vaksin. Jadi alhamdulillah tahniah Ustaz. Dan kita hari ni nak mentadabbur surah Al-Humazah. Tentang orang mengumpat ni Ustaz. Tapi insya-Allah kita tak mengumpat. Apapun. Terima kasih banyak Ustaz kerana hadir untuk hari ni. Dan kita mulakan hari ni dengan sedikit mukadimah sebelum kita nak bawakan akronim-akronim yang berkaitan dengan surah Al-Humazah ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, terima kasih pada Puan Hayati, Paradi, penerbit segmen Tadabbur, seterusnya seluruh tuan-puan yang mendengar, yang menonton. Kita bersama dengan satu surah yang sangat-sangat menggerunkan. Kerana kita dibawa untuk melawat ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Adalah lebih baik kita menjenguk neraka semasa kita masih di dunia daripada kita melihat neraka selepas kita bangun daripada lubang kubur, kerana itu sudah terlambat. Taubat pasti berlaku kepada orang yang melihat neraka. Tetapi taubat mereka yang melihat neraka tidak akan diterima, kerana mereka melihat neraka di akhirat sana. Dan mudah-mudahan kita dari kalangan yang faham surah Al-Humazah, yang mungkin pernah menangis dengan surah ini. Hanya 9 ayat sahaja Puan Hayati, tetapi 9 ayat ini sangat terperinci tentang neraka dan lebih menggerunkan. Salah satu pintu neraka dinyatakan dalam surah ini adalah berpunca daripada lidah. Jelas, sangat terang benderang petunjuk daripada surah yang diturunkan di Makkah ini adalah jaga lidahmu. Ya, kita jaga kita, tetapi kita juga kena kita jaga lidah kita. Jangan disebabkan perkataan kita sama ada secara jelas ataupun secara tidak jelas. Secara jelas ni adalah kita sebut dengan jelas, maksudnya secara tidak jelas seperti sindiran, dan ia boleh berlaku walaupun kita semua duduk di rumah, tetapi apa yang kita type di media sosial boleh termasuk dalam kumpulan yang kerana nama kumpulan itulah Allah beri nama kepada surah ini. Salah satu pintu neraka adalah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail ke atas setiap yang melakukan humazah dan lumazah. Pelaku yang konsisten. Dah jadi darah daging dia melakukan humazah, lumazah. Ini nombor satu kita nak belajar. Hinaan, H, adalah hinaan kepada pelaku humazah dan lumazah. Humazah ni dalam bahasa mudah adalah mereka yang menyerang seseorang, mengaibkan seseorang tetapi tidak secara berhadapan, secara berjauhan. Subhanallah. Risau kerana waktu ini pun kita memang berjauhan antara satu sama lain, betul kan? Betul. Kerana mengelakkan wabak, kita berjauhan antara satu sama lain. Tetapi ada kumpulan manusia
walaupun berjauhan antara satu sama lain tubuhnya, tetapi dia tak pernah rasa senang dengan nikmat Allah beri kepada orang lain, ya, lalu dia melakukan proses mengaibkan, memalukan, menghina, mengherdik, mengecam, mengejek, tetapi dia tidak menampakkan dirinya. Ini beza humazah dan lumazah menurut kupasan para ulama. Lumazah dia macam sama bunyi tu, tapi kena ingat yang pertama sekali humazah, ya, dia lebih berat bunyinya, itu humazah, ha. Kemudian yang kedua lumazah, lam, lembut sikit. Tetapi Allah Ta'ala mendahulukan dengan satu perbuatan yang lebih ramai orang melakukan, iaitulah menyerang tanpa menampakkan dirinya, ya, menyerang seseorang tanpa menampakkan dirinya, mengumpat di belakang, sedangkan orang yang dikritik, orang yang difitnah tidak ada bersama dengannya. Tak tahu pun kadang-kadang. Tak tahu. Tak tahu siapa yang buat. Kalau dalam bahasa Facebooknya fake account. Manakala lumazah adalah secara anda dekat, jarak dekat, secara berhadapan. Dan humazah, dia mahu orang tu sakit hati. Perasaan mentalnya mengalami kesakitan akibat daripada lidahnya. Dia tak target fizikal, Puan Yati. Dia target orang tu, dia panggil hari ni bully mental, ataupun mungkin bully cyber lah. Kita nak sakitkan hati dia dengan sindiran, dengan perkataan. Tetapi apabila berlaku lumazah, dia tak cukup dengan humazah. Lumazah ni dia nak bagi pukulan fizikal. Sebab tu dia berada dengan lebih dekat, dia menampakkan dirinya akhirnya untuk tujuan, aku nak tengok kecelakaan menimpa tubuh kamu. Aku akan hina kau secara berdepan-depan dan aku mungkin tumbuk kamu. Aku mungkin sepak terajang, na'udzubillah, daripada sifat Umayyah bin Khalaf. Ya, sebab para ulama mendatangkan asbabun nuzul kepada surah ini, di mana Allah mengecam 3 individu yang tidak memisahkan diri daripada 2 karakter humazah lumazah, Al-Walid bin Al-Mughirah dan Al-Akhnas bin Syariq. Ini adalah tokoh-tokoh yang konsisten melakukan ucapan herdik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan bila berdepan mereka akan pukul, mereka akan tumbuk orang-orang miskin dari kalangan orang-orang Islam. Na'udzubillah. Yang kedua, alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Yang kedua ini ada kaitan dengan kaya raya. Rupa-rupanya ini punca dia tak jaga lidah. Dia tahu dia ada satu senjata namanya lidah yang membicarakan apa dalam hati. Lidah adalah juru bicara apa dalam hati. So bila perasaan kurang senang, dia kurang senang kepada apa? Dia kurang senang ada orang mengatasinya dari sudut harta. Lalu dia akan melakukan serangan untuk menyebabkan orang tu tutup kedai, jatuh bisnes, ya, rebah ke tanah. Dia akan buat apa jua cara untuk mengaibkan sehingga hanya dia sahaja yang kaya. Jadi ayat yang kedua dan ketiga ini mengajar kita, ungkapan ke atas orang miskin, ingat, boleh memakan dirimu. Allah uji kita sekarang, orang miskin makin ramai. Sebenarnya Allah bukan hanya menguji orang miskin, Allah uji kita, orang yang ada kemampuan lagi untuk survive. Adakah kita memelihara lidah kita kepada orang yang memerlukan bantuan kepada kita? Kalau kita tak mampu bantu, tak apa, tapi jangan sampai wayamna'unal ma'un. Kita pernah bincang ayat ini. Jangan sampai lidahmu menghalang orang nak membantu. Jangan sampai lidahmu mematikan motivasi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang tak mampu nak hidup sebagaimana dahulu akibat daripada musibah kemiskinan dan kesempitan ekonomi. Ayat 2, alladhi jama'a malan, mereka mengumpul harta dari hari ke hari. Matlamat hidupnya adalah nak tambah pendapatan, nak tambah pendapatan, nak tambah lagi. Dalam akaun baru berapa puluh ribu, kalau boleh nak bertambah. Wa'addadah,
mereka yang menghitung kira ada penyusutan tak, ada kemerosotan tak, saya akan pastikan simpanan. Zikir dia setiap hari adalah saving. Haram ke atas dirinya daripada infak, zakat, infak. Semoga Allah melindungi kita daripada orang yang bakhil. Amin. Kemudian ungkapannya membinasakan perasaan orang lain. Jadi ini yang kedua, Puan Yati, seseorang yang berharta lalu kerana dia kaya raya, dia rasa tak bahagia lagi, dia rasa dia tak boleh duduk senang kalau dia tak serang orang. Lalu dia melakukan humazah-lumazah. Kemudian yang ketiga, kita lihat pada ayat 4 dan 5, kalla la yumbadanna fil hutamah wama adraka mal hutamah. Ya Allah, lindungi kami yang mereka menonton IKIM pada hari ini, yang mendengar IKIM daripada neraka hutamah. Tuan-tuan tahu, hutamah ini berasal daripada perkataan hatama. Hatama ini artinya pecah berkecai. Bayangkan cawan yang jatuh ke lantai, pecah berkecai, itu dipanggil hatama. Ahli neraka yang melakukan humazah dan lumazah akan dihumban daripada tempat yang tinggi dan akan berlaku tulang-tulangnya hutama, hancur lebur. Tetapi Allah tidak matikan penghuni neraka berkenaan. Tuan-puan, jatuh daripada tingkat 20 mati, jatuh daripada tingkat 5 pun boleh mati. Tetapi bayangkan jatuh daripada tempat yang lebih tinggi daripada itu, dan Allah kata dia jadi hutamah, hancur berkecai tulang-tulangnya. Tetapi anda akan mendapati penduduk neraka itu antara hidup dan mati. Dia nak hidup, dia tak dapat hidup. Dia mohon agar dimatikan, dia tak dapat mati. Allah tukar tubuh baru, lalu dihumban sekali lagi. La yumbadhanna berasal daripada perkataan nabadha, yang bermaksud sesuatu yang tak berguna, yang sudah tidak lagi menjalankan fungsinya, lalu kami akan buang mereka. Nabadha ni buang sebab dah tak function. Macam kita buang sesuatu dalam tong sampah, maka perbuatan kita tu disebut nabadha. Bila pensel kita ataupun pen kita dah tak ada dakwat, maka kita campak. Maka rupa-rupanya manusia yang mewah, mewah di dunia, tetapi rupa-rupanya miskin, muflis di akhirat, kerana ternyata dia tidak dia tidak hidup menurut tujuan yang Allah ciptakannya. Na'udzubillah daripada mereka yang dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Pengajaran yang keempat adalah menurut ayat yang ke-6. Allah perincikan sifat neraka. Kalau anda perasan, kalau Puan Yati dapat lihat, sebenarnya kalau ayat surah Al-Humazah ini sampai ayat 6 pun cukup dah. Kita dah cukup gerun. Allah sebut pasal neraka hutamah. Kamu tahu tak neraka hutamah? Narullahil muqadah. Neraka yang apinya marak menjulang. Adalah api yang kekal marak menjulang. Ini menunjukkan, tuan-tuan tahu kan, kalau berlaku kebakaran, akan berlaku situasi di mana api itu akan mula padam. Sama ada dipadamkan, ataupun kerana faktor cuaca, angin bertiup, lalu dia akan padam. Akhirnya apa-apa kebakaran pun dia akan terpadam. Cuma masa sahaja membezakan. Tetapi neraka ni adalah suatu bentuk api yang mana malaikat akan buat bagaimana api itu takkan padam walau sesaat. Dan isunya adalah Al-Muqadah. Al-Muqadah ni dia kekal menyala tanpa sedikit pun merosot darjah Celsius bahang kepanasan itu. Sakit bahang tu berpanjangan, itu belum lagi masuk ke dalamnya. Jadi, kembali kepada apa yang saya nak sebutkan tadi. Kalau surah Al-Humazah sampai ayat 6 pun, ia sudah cukup menggerunkan. Tetapi anda dapat lihat macam mana Allah perincikan. Kita tak jangka Allah memilih untuk memperincikan hutamah. Hutamah adalah Al-Muqadah. Al-Muqadah adalah yang membakar Al-Afidah,
Lepas tu Allah perincikan lagi al-afidah itu akan menyebabkan anda mengharapkan ada belas kasihan. Tetapi Allah sebut pula muqsadah. Allah sebut pula mumaddadah. Ini adalah perincian yang di luar jangkauan pembaca surah Al-Humazah. Allah detailkan. Allahu Akbar. Allah detailkan lagi. Allah detailkan lagi sebab ini bentuk cara Allah menghina orang yang di dunia dahulu. Bila bercakap tentang fulan bin fulan, dia suka perincikan. Dia suka perincikan. Kau tahu tak pasal dia tu? Kau tahu tak pasal dia ni? Kau tahu tak pasal fulan bin fulan? Mari aku cerita. Dan dia perincikan. Dan kedai kopi, sembang kedai kopi, WhatsApp group yang orang tu tak ada dalam tu, apa yang berlaku adalah kita seronok mengaibkan orang. Kita memperincikan keburukannya. Perincikan. Dan tengok macam mana Allah Ta'ala buat kepada penghuni neraka. Allah perincikan bagaimana bentuk penyeksaan dan kesakitan di situ. Itu yang keempat. Alhamdulillah. Wa na'udzubillah dari neraka. Kemudian kita lihat ayat ke-7, ya, iaitulah allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Api itu akan membakar, ya, hingga ke hati. Hingga ke hati. Kalau ikut tafsir Al-Biqai, beliau tidak kata api itu akan membakar sampai ke hati. Beliau berkata sebaliknya, api akan mula membakar terlebih dahulu hatinya. Wallahu alam, dalam tubuh kita ni ada hati, tuan-puan. Dia adalah seketul daging. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Tetapi adakah ia jantung? Adakah ia hepatitis? Adakah ia apa? Wallahu alam. Yang penting ia berada di bawah dada. Al-qulub allati fi sudur. Wallahu alam. Tetapi itulah raja yang memerintah tingkah laku kita. Nabi kata, baik daging tu, baiklah seluruh badan. Buruk daging tu, buruklah seluruh badan. Ia adalah qalbu. Dan ia berfungsi sebagai afidah, fuad. Baik, soalannya adalah, mengapa Allah sebut api itu akan membakar sampai kepada hatinya, which is tempat paling lembut dan menyakitkan dalam organ tubuh? Sebab di dunia dahulu, dia tak ada hati perut sanggup makan daging saudaranya dengan ghibah, dengan mengumpat, dengan humazah, dengan lumazah. Kerana kamu makan daging saudaramu, hari ini api ini akan memakan dagingmu hingga ke jantungmu, hingga ke hatimu. Adakah ada ayat tentang neraka yang lebih menggerunkan daripada ayat seperti ini? Dan penyebutan hati juga menunjukkan, ya, pelaku perbuatan humazah ini adalah orang yang tak pernah ada hati perut belas kasihan kepada orang miskin. Na'udzubillah. Tuan-tuan, jadi untuk selamatkan diri kita, ya, daripada hati kita mengalami pembakaran di akhirat, maka Z ataupun pengajaran yang kelima dengan huruf Z ini adalah zakat. Zakat sebagai penyelamat hatimu daripada dibakar, dan zakat penyelamat kehidupan akhiratmu. Kita sedang bersemangat untuk Aidul Adha walaupun di rumah, tetapi kita tetap nak sempurnakan kewajipan korban. Tuan-tuan, apa falsafah korban? Dalam surah Al-Hajj, Allah Ta'ala kata, bukan darah itu yang Allah nak. Allah tak ambil apa-apa manfaat pun daripada daging dan darah haiwan dikorbankan. Yang Allah nak tengok bukan darah, bukan daging, tetapi takwa dalam hatimu. Bila kita edarkan daging-daging korban itu, fasalli li rabbika wanhar, kita diajar untuk ada perasaan simpati kepada orang yang tak cukup makan minum. Soalnya, adakah perasaan itu berpanjangan selepas Aidul Adha nanti? Jangan jadikan ini hanya adat.
Iaitulah berkorban dan kita bagi daging-daging korban kepada mereka memerlukan dalam negara ini ataupun di luar negara ini. Sedangkan semangat utama maqasid syarak daripada korban adalah apa yang disebut dalam Al-Quran, wa at'imu al-ba'is al-faqir. Bagilah infak, berilah makan minum kepada orang yang ditimpa kesempitan dan mereka yang kefakiran. Kalau kita faham betul-betul, ya, zakat yang kita buat ni, dia boleh membersihkan hati kita. Zakatun artinya pembersihan hati. Dan bila hati bersih, Allah takkan dekatkan langsung dengan api neraka. InsyaAllah. Jadi, jaga hatimu daripada dibakar oleh neraka hutamah dengan bersihkan hatimu dengan zakat, dengan infak, dengan korban. InsyaAllah. Kemudian pengajaran yang ke-6, kita lihat pada ayat yang ke-8 Puan Yati dan seluruh penonton. Innaha alaihim muqsadah. Allah Ta'ala menerangkan apabila seseorang itu berada dalam neraka, dia akan melihat ke atas, alaihim. Dia akan melihat ke atas, ada pintu lah. Ini menunjukkan ada harapan untuk keluar, mudah-mudahan. Tetapi Allah kata, muqsadah. Muqsadah. Pintu memang ada. Tapi pintu itu akan tertutup rapat. Bayangkan, kalau neraka tak ada pintu, maknanya tak ada langsung harapan. Tak ada langsung harapan. Tetapi Allah sengaja buat ada pintu untuk mewujudkan harapan kepadamu untuk keluar. Tetapi apa yang berlaku adalah pintu terbuka, lepas tu ditutup. Pintu terbuka, lepas tu ditutup. Dan kamu tidak tergolong daripada yang akan lepas daripada neraka. Maknanya, daripada tiada, Allah adakan pintu neraka untuk menambah kesakitan. Mentally tortured ahli neraka. Na'udzubillah. Dia umpama kita duduk dalam penjara yang kita tak nampak sel-sel penjara lain. Jadi hanya kita. Tetapi bayangkan anda duduk dalam penjara dan di hadapan anda ada orang juga dalam penjara tetapi dibebaskan. Mana yang menyakitkan anda? Duduk seorang tak tahu apa cerita dengan anda duduk dalam penjara dan anda tengok seorang lepas seorang dibebaskan, lepas seorang dibebaskan. Mana yang lebih menyakitkan? Yang kedua tu, Ustaz. Pasti situasi yang kedua dia menyakitkan betul, Puan Yati. Tiba-tiba untuk kamu, alaihim, untuk humazah, untuk lumazah, no optimism. Tidak ada sebarang harapan untuk kamu. Kamu tak akan dibebaskan. Sampai bila-bila, seumur hidup kamu di sini. Azab azab yang tiada harapan untuk keluar. Dan akhir sekali, kita lihat ayat 9. Fi amadin mumaddad. Di mana setiap di neraka ini akan diletakkan kepada tiang-tiang yang panjang-panjang. Ya. Orang Arab biasa bila berniaga dia akan lalu madain salih, dia akan lalu tempat-tempat yang tinggi-tinggi, dia punya istana, mereka kenal apa itu amadin. Tiang-tiang gergasi, dhatul imad, mumaddadah yang digunakan untuk membina istana. Mereka ada pengalaman untuk tengok tiang-tiang gergasi. Di Mekah tak ada pengalaman ini. Jadi bila mereka lalu ayat seperti ini, mereka dengar Rasulullah baca ayat ini, maka mereka nampak pertama, neraka itu luas. Untuk membaham dan mengganyang ahli neraka, maka Allah jadikan neraka ini memang ia luas, tetapi luas itu adalah kesempitan. La'amla'anna jahannam untuk ahli neraka. Para ulama mentafsirkan mumaddadah ini kepada 3. Pertama, tiang-tiang ni adalah selak pintu. Pintu neraka tu memang kita sebut tadi ada pintu, tetapi dia ada selak dia. Dia bukan macam selak pintu kita yang moden ni. Kalau zaman dulu, selak pintu tu dia sangkut. Kalau kita pernah tengoklah filem lama-lama Puan Yati kan, dia bukan pintu selak atas bawah tu, dia letak besi besar. Untuk pintu tu sudah tidak dapat digerakkan. Jadi makna yang pertama adalah kamu disangkut pada batang untuk tutup pintu neraka tu. Yang kedua, ia bermaksud kamu tak boleh bebas sebab kamu ditambat pada palang-palang neraka. Kamu tak boleh bebas sebab kamu ditambat, diikat pada tiang-tiang neraka. Dan Ibnu Abbas menyatakan ia adalah
ia juga bermakna api neraka tu setinggi tiang-tiang yang orang Arab pernah nampak. Jadi bayangkan anda bukan berhadapan dengan api, anda berhadapan dengan raksasa api. Dan api ni dia hidup. Dia bukan baham semua orang, dia hanya baham orang-orang tertentu. Seperti orang yang melakukan humazah wallahu a'lam. Ini adalah surah yang dalam kategori menggerunkan. Mudah-mudahan bila kita baca, dia menyentak kita untuk bertaubat dengan segera atas apa yang lidah kita telah kata. Wallahu a'lam puan Yanti. Terima kasih. Masya Allah. Ustaz baru kita mengembara seperti mana awal tadi Ustaz kata kita jengah neraka sebelum masanya. Maksudnya masa kita kat dunia. Itu lebih baik Ustaz kan? Lebih baik daripada kita yang berdepan dengan neraka tu. Na'udzubillah min dzalik. Apa pun terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Untuk perkongsian dalam surah Al-Lumazah. InsyaAllah minggu depan kita akan kembali untuk tadabbur surah Al-Ashr. Betul Ustaz? Al-Asri, betul. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dedaunan masa, ayo kita singkat tabir makna, mentafsir dengan bijaksana kematian yang pasti tiba, semakin merapati kita. Apabila tiba di pintu kedua, jangan tawarkan ku sendu dan air mata. Apa yang ku perlu di saat itu, bisikan syahadah di telingaku. Carilah ku di neraka andai nanti tidak kau temui aku di syurga. Katakan padanya kita selalu bersama, bersolat juga puasa. Kepadamu sesarah jasaku untukmu di dunia dulu. Di saat engkau khabarkan kepadaku engkau lelah dengan nikmat duniamu. Di luar tahumu kau jadi antara doaku agar kau memiliki kebahagiaan itu. Andai tak di dunia ada bahagiamu di syurga, dengan asbab jasaku itu kau carilah aku. Aku
syafaat darinya. Sampaikan salam rinduku pada baginda. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Kembali jiwaku yang rebah tersungkur. Jelaskan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tidak kemau menjauh, kau ingin tersiapa untuk kami. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pengurus pembangunan ekonomi dan kawalan kredit grade EP41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 25 tahun serta memiliki ijazah sarjana muda kepujian, pengajian perniagaan atau pengurusan perniagaan, pengkhususan dalam pemasaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon-calon hendaklah juga mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 2 tahun di dalam bidang jualan dan pemasaran buku di sektor awam atau swasta, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan berpenampilan menarik serta berpengalaman dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman di dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Pengurus pembangunan ekonomi dan kawalan kredit adalah bertanggungjawab membantu pengurus besar merancang secara komprehensif dan mengatur kaedah untuk mencapai keuntungan yang maksimum dalam pembangunan ekonomi dan kawalan kredit yang strategik dan efektif. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 03 6204 6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Ogos 2021. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? akikahcenter.com. Dapatkan buku-buku IKIM dalam bentuk e-book. Boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang IKIM Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudah kan? Dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit IKIM pun ada. Ibadah korban adalah ibadah sunnah yang dituntut. Ibadah korban juga menjadi simbol ketaatan umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Laksanakanlah ibadah korban dengan penuh pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah seseorang itu dikatakan sanggup berkorban demi sesuatu selagi mana mereka tidak melaksanakan ibadah korban sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sertai kempen ibadah korban di Bumi Anbiya bersama Aman Palestin. Layari laman web www.jommenyumbang.com untuk penyertaan. Hubungi Aman Palestin di talian 03 8926 7019 untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. Hiburan mendidik jiwa. Kau tak nampak dia tapi Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Terima kasih pada semua sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan sama-sama kita ikuti tadabbur surah Al-Humazah sebentar tadi bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Alhamdulillah, bagi yang terlepas dengar ataupun nak dengarkan kembali, tak puas tadi dengarkan, anda boleh ikuti kembali perkongsiannya, videonya di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. Dan juga kita ada siaran ulangan pada hari Ahad pukul 6.30 pagi. InsyaAllah moga-moga membantu untuk kita sama-sama memahami isi kandungan Al-Quran, insya-Allah. Cakap tentang isi Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, kejap lagi selepas berita IKIM jam 12.30 hari, kita bakal bersama dengan Yang Bahagia Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, Yang Bahagia Datuk Dr. Azizan Baharudin. Kita nak memperjelaskan, nak kupas, Datuk Azizan akan kupaskan tajuk tentang Al-Ankabut dan ironi rumah laba-laba. Jom kita belajar sesuatu daripada laba-laba, insya-Allah tengah hari nanti menerusi perkongsian sains dan Islam. Anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM, insya-Allah. Jom, saat ini kita bersama dengan Saujana dengan Suci Sekeping Hati. Sebelum kita kepada berita dan seterusnya, kita ikuti perkongsian sains dan Islam dengan Al-Ankabut dan ironi rumah lebah-lebah bersama dengan Yang Bahagia Datuk Dr. Azizan Baharudin, hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping